Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Salatan wa salaman ala habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa safiyuhu wa khaliluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma kshif 'anna minal bala' wal waba' wal amrad wal fahsya' wal munkar wat ta'un wal fitnah. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala' wa darqish shiqa'i wa su'il qada' wa shamatatil a'da' wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-Mukarram wal Muhtaram, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai syarak, pengusi dan seluruh jawatan kuasa masjid, kepimpinan kampung dan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat limpah kurnia Allah mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini dan dapat kita menyambung siri perkongsian ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita kongsi pada pagi ini Allah Ta'ala kurniakan kebaikan dan manfaat kepada kita insya-Allah. Dalam masa yang sama kita doa dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kita kesihatan yang baik, jauh daripada sebarang penyakit, musibah, balak, wabak. Dan kita doa kalau ada di antara kita yang diuji dengan sebarang penyakit, musibah dan balak, semoga Allah Ta'ala kurniakan kesembuhan dan dipermudahkan urusan serta diberi ganjaran yang baik atas sabar mereka insya-Allah. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita berada di dalam bulan Rejab. Bila mana kita dengar bulan Rejab, bermakna kita ada less than 60 days. Kurang daripada 60 hari untuk kita masuk ke bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebab itu bila kita semayang tadi, ada satu doa yang dibaca oleh imam. Yang mana doa itu datang daripada hadis Nabi SAW. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, kurniakan keberkatan kepada kami di bulan Rajab. Kurniakan keberkatan juga kepada kami di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Dan sampaikan umur kami untuk kami berada di bulan Ramadan Al-Mubarak. Signifikasi daripada hadis ini, ataupun kita kata apa yang boleh kita dapat ataupun kita tengok daripada hadis ini, menunjukkan mengapa Nabi SAW menyebut Rajab, Sya'ban pada permulaan doa dan berakhir doa itu dengan memanjangkan usia kita supaya kita berada di bulan Ramadan. Menunjukkan bahawa dua bulan ini, Rajab dan Sya'ban ini merupakan bulan yang ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Kenapa Nabi tak sebut dalam doa dia bermula daripada bulan-bulan yang lain? Mengapa dia sebut dua bulan? Kalau dia mula Sya'ban pun boleh, tapi kenapa juga Nabi doa bulan Rajab itu? Kerana bulan Rajab itu tentunya ada kelebihan dan kemuliaan-kemuliaan yang Allah Ta'ala sediakan di bulan-bulan tersebut. Walaupun tidak banyak hadis ataupun ada beberapa hanya ada beberapa cerita tentang tuntutan kita beribadat di bulan Rajab. Tidak sebagaimana tuntutan yang kita dengar dalam hadis tentang puasa di bulan Muharram, tentang puasa hari Ashura. Walaupun tidak sama tuntutan sebagaimana kita dituntut berpuasa pada hari Arafah sebagai contoh. Walaupun tidak sama tuntutan kita dituntut berpuasa 6 di bulan Syawal. Tetapi apakah kita nak membiarkan bulan Rajab ini berlalu dengan begitu saja?
Walaupun hanya ada beberapa perkara yang disebut tadi, kena ingat Allah Ta'ala tinggikan bulan Rajab ini dengan peristiwa Isra' Mi'raj. Peristiwa besar berlaku di bulan Rajab, menunjukkan bahawa bulan Rajab ini ada istimewanya. Dan kita pun bila mana masuk bulan Rajab, terbayang-bayang Ramadan. Maka apa yang saya nak sebut pada pagi ini sebagai mukadimah awal. Kalau Nabi doa dengan Allah Ta'ala, menyebut Rajab, Sya'ban dan kepada Ramadan, menunjukkan bahawasanya persiapan untuk Ramadan itu perlu dimulakan di bulan Rajab. Mengapa disebut Rajab, Sya'ban? Signifikasi kepada Ramadan, berkaitkan dengan Ramadan, menunjukkan kita perlu mempersiapkan Ramadan kita bermula daripada bulan Rajab, bulan yang kita sedang berada sekarang. Ramadan ni bulan yang dipenuhi dengan segala-galanya. Segala-gala penuh bulan Ramadan ni. Apa yang kita nak cerita di bulan Ramadan banyak. Rahmatnya, kita nak cerita tentang belah kasihan Allahnya, kita nak cerita tentang segala keberkatannya Allah Ta'ala kurniakan ataupun lambak di bulan Ramadan. Tetapi Allah Ta'ala nak beritahu kita untuk mendapat rahmat, untuk mendapat keberkatan, untuk mendapat lambakan pahala di bulan Ramadan itu, persiapan perlu dibuat bermula di bulan Rajab. Kerana itu didoakan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nak dapatkan kelebihan di bulan Ramadan yang Allah Ta'ala sediakan dengan kemuncaknya Lailatul Qadar sebagai contoh. Persiapan ini perlu ada satu persiapan rapi kerana kita nak menerima anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kata nak terima anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, anugerah ini anugerah agung, anugerah ini anugerah besar, maka satu persiapan rapi perlu kita buat. Bila nak buat persiapan rapi, mesti bermula daripada bulan Rajab. Macam orang nak buat kenuri kahwin anak lah tuan-tuan. Kemuncak kepada satu-satu kehidupan orang dia kahwin. Kahwin ni di antara kemuncak kehidupan lah. Antara pencapaian terbaik dalam hidup kita dapat kahwin. Dapat kahwin ni, pencapaian terbaik lah. Dalam ramai-ramai orang, lelaki yang ada, kita yang dipilih nak buat tok lelaki dia. Dan dalam ramai-ramai perempuan yang ada atas dunia ni, kita yang diambil nak jadi isteri kita. Makna ini kemuncak kepada kehidupan kita. Kemuncak kepada kehidupan. Bila kata nak buat majlis kenduri kahwin, itu kita kata majlis besar. Selalunya tuan-tuan, berapa lama kita buat persiapan ni? Walaupun hari ni pakai catering. Berapa lama? 2-3 bulan punya. Mesti dah ada tarikh, betul? Tarikh 6 bulan dah bincang tarikh. Takkan tuan-tuan panggil anak-anak kita kata, ayah saya nak kahwin. Bila nak kahwin? Buatlah minggu depan. Mana ada buat kenduri kahwin hari ni, minggu ni bincang, minggu depan kenduri. Cari caterer pun caterer tak mau buat. Sekurang-kurangnya ada proses dia. Ada deposit apa semua. Sebulan awal kita booking. Kemah sekarang kena booking 2-3 bulan awal. Kemah nak booking. Kalau dewan lagi lah 6 bulan awal. Kalau persiapan majlis besar, kenduri kahwin itu persiapan makan masa 5-6 bulan. Sekarang kita nak terima anugerah Allah di bulan Ramadan, persiapan juga perlu dibuat awal. Ataupun satu lagi analogi yang selalu saya buat dengan tuan-tuan. Mengapa Allah Ta'ala perintahkan ataupun Nabi kaitkan Rajab, Sya'ban dengan Ramadan itu? Persiapan itu perlu dimulakan di bulan Ramadan, di bulan Rajab. Kerana orang kita, manusia ini dia ada perangai. Dia tak boleh kita terperanjat. Dia tak boleh terperanjat. Maksudnya terperanjat masuk Ramadan baru nak mula. Kita tak boleh begitu. Sebab kita punya perangai dia mesti ada warm-up. Dia ada panas enjin dulu. Macam kita naik motor lah. Kereta sekarang banyak yang dah pakai auto. Macam kita naik motor lah tuan-tuan. Naik motor, bila kita start motor, kalau pagi-pagi tu kena panas enjin juga dulu, betul? Kalau tuan-tuan start terus jalannya, boleh, memang boleh jalan. Tapi tengoklah, boleh tahan tak 5 tahun motor tu? Tak tahan lama. 2 tahun pun kita tengok dah barai dah. Jadi kalau motor, kita start motor panas enjin sebelum jalan. Panas enjin dulu. Panas enjin boleh jalan terus ke? Tak boleh. Bila nak jalan, kena masuk gear 1. Tekan gear 1 dekat depan. Baru dia pergi. Gear 1 tu pun berat tuan-tuan. Bila rasa nak laju sikit, tekan gear 2. Laju sikit, tukar gear 3. Bila laju lagi, kita nak tukar gear 4. Kalau motor besar, dia sampai gear 5, gear 6 lah. Kalau motor biasa ni, 150cc ke bawah ni, selalunya dia sampai gear 4 ya. Makna bila sampai gear 4, kita dah boleh maintain kelajuan 120 pun boleh.
110, 100 pun boleh. Dah steady kita nak bawa. Tapi kalau kita start motor, terus pakai gear 4, laju tak dia pergi tuan-tuan. Start motor tu gear 4, terlongkok motor. Terlongkok. Tuan-tuan buat kerja begitu, memang terlongkok motor kita. Sama lah juga dalam ibadat bulan Ramadan. Kalau masuk Ramadan, kita baru nak, ataupun kita terus pergi gear 4, terlongkok kita. Sebab itu, ramai di antara kita, yang kecundang awal di bulan Ramadan. Ibadat awal-awal tu semangat, bagus, kuat, banyak bilangan dia, tapi kecundangnya awal. Ada orang 3 hari je. 3 hari dah, out dah. Ada orang 3 hari je out dah. Ada orang seminggu tahan, seminggu out. Sebab apa tuan-tuan? Kerana dia tak ada step yang dilalui untuk persiapan ibadat dia. Kalau dia dah mula biasakan ibadat di bulan Rejab, dah mula biasa-biasakan puasa, sikit-sikit. Ambil Isnin Khamis ataupun Isnin puasa Khamis buka. Masuk Syaban, lebih sikit. Isnin Khamis, hari putih sebagai contoh. Dah mula buka-buka Quran, dah mula baca juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3 ni dah lalu. Dah harung elok-elok. Dah mula biasakan dengan sedekah. Dah mula biasakan dengan amalan-amalan sunat bangun malam. Dah mula biasa dengan perkara itu. Bila masuk bulan Ramadan, dia akan steady untuk mula daripada hari pertama sehingga kepada hari 30. Sebab dia dah biasa. Dia dah biasa. Kalau baru nak mula dia kekok, bila dia kekok, dia cepat jemu. Dia cepat jemu. Dan bila cepat jemu, kita akan kecundang awal dalam beribadat di bulan Ramadan. Apa ruang kebaikan yang ada di bulan Rejab ini? Buat tuan-tuan. Saya nak sebut sebuah hadis Nabi SAW. Kita jangan nak fikir, tak apa, Rejab tak ada pahala lebih. Syaban tak ada pahala lebih. Kita nak tumpu Ramadan. Ramadan tu banyak pahala. Kita nak buat pahala di bulan Ramadan banyak-banyak. Sehingga kita meninggalkan bulan Rejab, sehingga kita meninggalkan bulan Syaban, tidak ada kebaikan kepada kita. Sebagaimana kita meninggalkan bulan sebelum-sebelum ini. Kita lalu bulan Jamadil Akhir sebagai contoh. Banyak mana ibadat baik yang kita buat di bulan Jamadil Akhir? Tak ada. Tak banyak apa pun. Sebab tidak ada. Kita kata tak ada hadis pun cerita Jamadil Akhir. Kita tinggalkan Jamadil Akhir itu berlalu begitu saja. Sekarang Rejab, apakah kita nak meninggalkan Rejab ini sebagaimana kita meninggalkan Jamadil Akhir? Nabi SAW, Nabi SAW dalam satu perang besar yang pertama dalam Islam dipanggil ataupun dinamakan Perang Badar. Perang Badar ni tuan-tuan, perang pertama yang besar dalam Islam. Orang Islam baru berhijrah daripada Mekah pergi Madinah. Sahabat-sahabat yang kaya di Mekah sebelum ni pun hijrah daripada Mekah pergi Madinah selai sepinggang. Tak bawa harta tak bawa. Dalam keadaan Madinah baru nak membangunkan ekonomi, orang Islam baru nak mula bangun ekonomi, tiba-tiba ada perang berlaku. Peperangan itu pula berlaku di bulan Ramadan. Maka tentera Islam mempersiapkan tenteranya dengan serba kekurangan. Duit tak ada. Mereka baru hijrah. Bilangan orang Islam pun tak ramai ketika itu, hanya 313 orang. Nak berdepan dengan orang kafir Quraisy yang memang kaya, yang memang kita tahu kepakaran dalam bidang-bidang tertentu. Dan bilangan mereka ramai, ribuan orang. Apa yang berlaku dalam perang itu tuan-tuan? Nabi SAW sebagai panglima tentera, sebagai jeneral 5 bintang dalam perang tersebut. Nabi diberi tunggangan seekor unta. Pas panglima kenalah naik kenderaan, naiklah unta. Dalam keadaan kekurangan itu, Nabi SAW berkongsi tunggangan unta itu dengan 3 orang. Nabi ni kongsi tunggangan unta itu dengan 3 orang. Nabi berkongsi untanya dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Sayyidina Abu Lubabah. Kongsi. Kongsi itu makna dia apa? Bergilir naik. Bukan naik 3-3 orang atas unta, mati unta. Nak berjalan jauh ni. Jarak daripada Madinah ke Badar itu tuan-tuan lebih kurang 160 km lebih. Jauh. Kalau hari ni pun 160 km lebih kurang 2 jam kalau kita naik kereta. Tapi Nabi naik unta. Sebahagian sahabat jalan kaki. 160 km jalan kaki ni nak pergi perang. Nak perang ni tempat habis tenaga.
Sedangkan perjalanan itu saja dah membuang tenaga yang banyak. Nabi bergilir tuan-tuan dengan sahabat ni. Bila mana bergilir kata apa? Aku naik dulu, cukup masa engkau naik. Kita gilir-gilir. Sahabat dua orang ni tuan-tuan, Ali bin Abi Talib dengan Saidina Abu Lubabah ni, pasal yang kongsi dengan dia ni Nabi. Maka dia pakat dua orang, dia kata apa? Bila sampai giliran kita, kita tak mau naik, kita bagi Nabi. Biarlah Nabi naik. Giliran kita tu beri pada Nabi. Kita tak mau naik. Kita tak mau naik. Giliran kita itu beri pada Nabi SAW. Jadi Nabi ni tak tahu perundingan yang dibuat oleh dua orang sahabat ni. Bila mana cukup masa, Nabi pun berhenti. Nabi nak tukar. Nak tukar orang lah. Makna Nabi nak turun daripada unta. Nabi nak berjalan kaki pula. Sahabat dua orang ni pula. Salah seorangnya akan naik. Bergilir. Maknanya bergilir. Jadi bila mana nak turun daripada unta, Sayyidina Ali beritahu Nabi, Ya Rasulullah, aku dah pakat dengan Abu Lubabah. Kamu ambil lah giliran kami. Kamu naiklah sampai ke Badar. Dan balik nanti daripada Badar sampai ke Madinah, kamu naiklah. Kami tak apa. Kami okey je jalan kaki. Tu. Sahabat ni cinta kepada Nabi tuan-tuan sampai begitu. Kalau kita tuan-tuan, kalau orang offer kita naik sampai ke balik, oh kita seronok lah, lega kita. Dah lagi lega. Kalau kena kongsi-kongsi, tiba orang yang kongsi kata kau ambil semua. Oh, senyum kita tuan-tuan, senyum. Tapi Nabi bukan orang macam kita. Nabi kata tak boleh. Kita dah janji macam tu, ikut macam tu. Kita dah janji bergilir, bergilirlah kita. Ada masa aku naik, ada masa aku berjalan, maka berjalanlah aku, kata Nabi. Ada masa aku naik, aku naik. Masa aku berjalan, aku berjalan. Dan kata Nabi SAW, dan di antara kita bertiga ni, kata Nabi, kamu jangan pandang rendah kat aku. Antara kita bertiga ni, yang paling kuat itu aku, kata Nabi. Aku yang paling kuat. Tapi dua orang sahabat ni kata, tak apalah, kau nak cakap kau kuat ke, kau nak cakap kau, tak apa, kami tetap nak bagi kau naik, kata dia. Walaupun kami tahu kau yang paling kuat, tak apalah. Kau kuat macam mana pun, biar kami jalan kaki. Kau naiklah. Tak apa. Kami tak kuat, biarlah kami jalan kaki. Tak apa. Tu sahabat Nabi. Nabi SAW bila dengar sahabat ni nak beri ruang juga kepada Nabi. Apa kata Nabi tuan-tuan? Apakah kamu berdua cuba menghalang aku daripada mendapat pahala dan kebaikan yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita yang berjalan kaki ni? Apa kamu nak halang aku ke? Dan kata Nabi, demi Allah, aku nak pahala yang Allah Ta'ala sediakan untuk orang yang berjalan kaki dalam perang ni, aku nak pahala itu ada pada aku, kata Nabi. Apa yang saya nak sebut dengan tuan-tuan? Pertama, malu kita dengar Nabi cerita macam gitu. Nabi SAW tu kekasih Allah. Maksum, tak ada dosa. Dosanya tidak dikira oleh Allah Ta'ala. Tentulah ibadat Nabi hebat. Allah Ta'ala sedia syurga yang paling baik untuk Nabi. Tetapi Nabi masih mencari, walaupun ada sedikit pahala di situ, Nabi nak menjadi sebahagian daripada ahli pahala itu. Sedangkan kita, diceritakan tentang pahala yang luas, dilapangkan kita tentang pahala yang banyak. Kita memilih untuk lari daripada peluang pahala itu. Ini masalah kita. Berbuih-buih kita cerita ni. Kalau buat ni, buat ni, buat ni, buat ni, boleh pahala begitu. Kita kata apa? Tak apa, tunggu Ramadan. Ini masalah kita. Tunggu Ramadan lah. Ramadan banyak sikit pahala kan, disebut berganda-ganda. Kita nak ambil yang besarnya. Yang kecil-kecil ni kita tak mau ambil. Sedangkan Nabi, pahala berjalan kaki tu, bukan pahala perang, pahala berjalan kaki tu Nabi nak, tuan-tuan. Tak malu ke kita dengan Nabi? Sebab itu, kita berada di bulan Rajab ini, kalau ada mana-mana pahala yang Allah Ta'ala, keberkatan yang Tuhan berikan kepada bulan Rajab ini, mudah-mudahan kita di antara orang-orang yang mendapat cebih-cebih atau titik-titik ataupun titik-titis keberkatan di bulan Rajab itu. Orang yang meninggalkan sesuatu benda yang bernilai kerana dia tak tahu nilai. Kita tinggalkan kelebihan bulan Rajab bukan kerana apa, sebab kita tak tahu nilai. Rugi kita. Nilai telah diberitahu, kita tinggalkan juga nilai itu. Maka kita orang yang cukup tak cerdik, tuan-tuan. Kita tahu. Contoh, orang bagi kita RM1,000 cash, ambil lah Haji, RM1,000 ni ambil. Kita ambil ke tidak? Kalau tuan-tuan ambil ke tak? Ambil kan? Rugilah tak ambil. Kita rasa kalau tak ambil tu bodoh lah kita kata. Orang nak bagi RM1,000 cash, bagi hadiah gitu ya, tak ambil, tak cerdik.
Orang kata, apalah Haji, 1,000 dia bagi Haji tak nak. Orang kata kita tak cerdik kalau tak ambil. Jadi kita mesti akan ambil. Dan kita tahu dengan 1,000 tu apa yang kita boleh buat. Kita boleh beli makanan, kita boleh bayar ini, boleh bayar itu, boleh belanja orang. Kita tahu 1,000 tu nilai dia besar. Macam-macam kita boleh buat dengan duit 1,000 itu. Tapi kalau kita beri pada beruk, monyet. Beri pada monyet 1,000, dia ambil ke tak tuan-tuan 1,000 tu? Kalau dia ambil pun dia baling je. Dia baling, dia gigit-gigit bukan makanan, dia tinggal. Kita bawa nasi lemak basi sebungkus, dengan RM1,000 kita ulur kat monyet, kat beruk. Beruk ambil yang mana tuan-tuan? Dia akan ambil nasi lemak basi. Dia akan ambil nasi lemak basi. Sebab apa? Sebab dia tak tahu nilai. Dan dia tidak tahu nilai dan dia tidak pandai menggunakan nilai. Pada dia apa? 1,000 aku nak buat apa? Nak beli kuih. Siapa pula jual kuih? Beruk tak jual kuih. Jadi dia tak reti nilai. Pasal dia tak tahu nilai. Dan dia tak tahu cara nak guna nilai. Apakah kita yang telah diceritakan tentang nilai puasa, tentang nilai ibadat, tentang nilai buat kebaikan itu pahalanya begini, tiba-tiba kita tak nak guna? Apa bezanya kita dengan beruk tadi tuan-tuan? Apa bezanya? Bezanya kita nampak cerdik, rupa orang, dia rupa beruk, memang nampak tak cerdik. Itu bezanya. Tapi dari sudut menilai sesuatu benda yang bernilai, kita sama dengan dia. Rugilah kita tuan-tuan. Sebab itu, keberadaan kita di bulan Rejab ini, jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Mulakan ibadat-ibadat baik yang kita nak bawa ke bulan Ramadan. Mulakan sekarang. Sementara kita masih punya ruang waktu yang cukup di bulan Rejab ini. Dan kita diberikan segala kebaikan di bulan Rejab. Dan Allah Ta'ala mudahkan kita untuk sampai ke Ramadan. Untuk kita buat ibadat yang banyak di bulan Ramadan. Sambung lagi kitab hadis kita, dosa-dosa besar yang kita kongsi yang kita sambung lagi. Tentang hadis yang berikutnya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, Mal'unun man atamra'atan fi duburiha. Kata Nabi SAW, dilaknat orang yang mendatangi isterinya daripada dubur ataupun daripada belakang. Ini hadis ni, dosa ni semua orang tahu. Dosa meliwat isteri. Walaupun perbuatan liwat, meliwat isteri. Liwat ni satu perbuatan. Mendatangi seseorang daripada dubur, daripada belakang. Itu liwat, nama dia, liwat. Liwat ni tuan-tuan, dia termasuk dalam dosa besar. Dan dia ada hukuman hudud. Ada hukuman had pada peliwat-peliwat. Sehingga kan dalam satu hukuman yang disebut dalam hudud itu apa? Orang yang melakukan liwat itu, ataupun kita kata orang yang melakukan hubungan sejenis, dibuang negeri. Dia tidak boleh berada di komuniti itu. Dia tak boleh berada di kelompok itu. Dia tidak boleh berada dalam negeri itu kerana dia jahat. Dia jahat. Dia jahat. Dia mendatangi orang ataupun dia melakukan perbuatan keji melalui belakang, jalan belakang. Dahlah jalan belakang tu jalan kotor, dia datang dengan jalan kotor. Kalau ikut hukum hudud, perbuatan ini bila mana disabit kesalahan, pelakunya akan dibuang negeri. Maknanya bukan kata bunuh lagi, halau dia pada negeri. Tak boleh berada di negeri itu kalau tak habis orang lain kena. Kalau tak nanya orang lain. Kalau dia dibiarkan berada di negeri itu, memang tak boleh buat apa. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa buang negeri? Orang tanya juga kenapa tak sebat dia. Dia penyakit minat sejenis ni. Penyakit minat sejenis ni, dia bukan boleh hilang. Melainkan dia kena ada proses terapi, dia kena melalui kaunseling, dia tak boleh hilang. Kalau kita sebat dia pun tuan-tuan, 80 kali contohnya, balik nanti dia tengok orang lain, dia berkenan juga. Ini masalah orang minat sejenis ni. Dia payah, dia makan masa, dia perlu terapi dan sebagainya. Oleh kerana itu, bagi mengelakkan dia menyebabkan orang lain pula menjadi mangsa, maka buang dia daripada negeri. Tetapi, berbeza dengan perbuatan meliwat isteri. Liwat isteri, dia tidak kena hudud. Tapi dia dikenakan hukuman ta'zir. Dia ada hukuman yang ditetapkan, ada kadar dia. Sama ada penjara, ataupun ada kadar-kadar hukuman yang ditentukan oleh qadhi ataupun mahkamah. Dia tidak dikenakan hukuman hudud. Walaupun dia tidak dikenakan hukuman hudud pada suami yang meliwat isteri,
Tetapi Allah Ta'ala sebut apa? Mal'unun, dilaknat orang yang buat kerja begini. Laknat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala benci betul orang yang buat kerja begini. Walaupun kita kata apa? Isteri kita itu apa? Ladang untuk kita. Semua ni kita punya. Tidak ada aurat di antara suami dan isteri. Tetapi ada batas yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Apa batas dia? Jangan mendatangi isteri kamu ketika dia uzur. Ketika haid. Tak boleh datang. Dia naik dari Jepun. Stop. Bukanlah makna tak boleh datang tu sampai tidur sebelah pun tak boleh. Tidur dah sama-sama. Tak apa. Tuan-tuan nampak isteri dah mula jemur kain telekung. Maknanya tu. Faham-fahamlah kita. Jemur kain telekung. Dah mula basuh kain telekung. Basuh kain telekung tu maknanya dia uzur. Kita kena faham. Tidak boleh. Ada blocking kat situ. Ada border yang Allah Ta'ala tetapkan. Yang kedua, tak boleh mendatangi isteri. Daripada belakang ataupun daripada dubur. Disebut dalam Quran, disebut dalam hadis Nabi. Orang ini dilaknat oleh Allah Ta'ala. Pasal perbuatan ni keji betul. Keji. Kotor betul. Dubur ni tuan-tuan, tempat buang najis. Tempat buang najis. Tiba-tiba kita melakukan sesuatu di tempat buang najis. Tempat kotor itu. Jijik orang begini tuan-tuan, jijik. Sebab itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang melakukan perbuatan ini. Dalam suatu hadis lain dengan lafaz yang lain, la yanzurullahu ila rajulin jama'an ra'atan fi duburiha. Allah tidak akan memandang dengan pandangan rahmat kepada lelaki yang menggauli isterinya melalui dubur. Ni hadis ni sama juga. Kata Nabi apa? Allah Ta'ala tidak akan memandang lelaki-lelaki yang menggauli isteri melalui dubur ni. Allah Ta'ala tak pandang. Sebab apa? Allah Ta'ala dia sendiri buat kerja yang tidak ada rahmat. Bagaimana Allah Ta'ala nak pandang dia dengan pandangan rahmat? Dia sendiri tidak menunjukkan nilai baik kepada isteri dia. Dia sendiri tidak bersikap lunak dengan isteri dia, memaksa dengan perlakuan yang tidak senonoh. Bagaimana Allah Ta'ala nak pandang dia dengan pandangan rahmat? Kemudian dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, man ata haidan fi farjiha aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqahu faqad kafara aw qala bari'a mimma unzila ala Muhammadin. Kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi perempuan haid, dia kacau isteri dia ataupun dia menggauli isteri dia dalam keadaan haid pada farajnya, atau mendatangi perempuan isterinya pada duburnya, atau bertemu dengan kahin tukang telik lalu membenarkannya, sesungguhnya dia telah kafir, kata Nabi. Atau baginda bersabda, maka dia telah berlepas diri daripada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi cerita dalam hadis ni ada 3 perbuatan yang buruk sampai Nabi kata apa? Orang ni macam kafir orang ni. Bukan kafir akidah. Allah Ta'ala pandang orang ni macam Allah Ta'ala pandang orang kafir. Sama Tuhan pandang orang kafir, Tuhan benci. Tuhan pandang dia macam Tuhan pandang orang kafir. Ada 3 perbuatan yang dia buat. Yang pertama kata Nabi apa? Dia menggauli isteri dia walaupun daripada depan dalam keadaan isterinya haid. Tak boleh. Tuhan benci betul orang ni sampai Tuhan pandang dia macam Tuhan pandang orang kafir. Yang kedua, dia menggauli isterinya daripada belakang tadi, daripada dubur ni. Allah Ta'ala pandang orang kafir benci, pandang dia benci. Yang ketiga kata Nabi apa? Atau orang yang bertemu dengan kahin, tukang telik. Tukang telik ni, telik. Tengok, tenung nasib, tengok masa depan. Dahlah dia berjumpa dengan tukang telik, fasaddaqahu, kata Nabi. Dia percaya dan dia membenarkan apa yang tukang telik tu cakap. Macam mana Tuhan pandang orang kafir, begitulah Tuhan pandang dia. Sebab itu saya dah cerita banyak kali dengan tuan-tuan tentang peramal-peramal masa depan ni. Masa depan ni perkara gaib. Perkara gaib ni milik Allah. Apa yang kita tahu yang melalui Nabi adalah apa yang Allah Ta'ala izinkan kepada Nabi untuk tahu dan untuk sampaikan pada kita. Kalau perkara itu tidak diberitahu oleh Allah Ta'ala kepada Nabi, Nabi pun tak boleh beritahu pada kita dan Nabi pun tak tahu. Sebagai contoh,
Kiamat, sebagai contoh kiamat. Bila mana Jibril alaihissalam jumpa dengan Nabi SAW. Jibril tanya Nabi, mata sa'ah? Bila kiamat? Jawab Nabi apa? Orang yang bertanya lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Makna Nabi pun tak tahu exactly date. Tarikh tepat kiamat ni berlaku bila. Tapi Nabi hanya menceritakan tanda-tanda. Alamatus sa'ah. Ada tanda-tanda dia. Exactly dia yang tepat dia bila? Nabi SAW tak tahu. Kenapa Nabi tak tahu? Pasal Tuhan tak beritahu. Tarikh ada tak? Tarikh ada. Tarikh ada. Allah Ta'ala dah sediakan semuanya. Tetapi perkara itu diraibkan oleh Allah Ta'ala, tak beritahu kita. Sebab raib ni kerja Allah. Tilik nasib ni Allah Ta'ala yang pegang. Tiba-tiba ada di antara orang kita yang pergi berjumpa dengan peramal-peramal masa depan, pergi berjumpa dengan tukang-tukang tilik ataupun orang-orang yang boleh baca benda-benda, orang-orang yang boleh baca tentang perkara-perkara raib. Dahlah pergi jumpa dengan penipu pengarut ini. Percaya pula tu. Percaya pula. Tanya, agak-agak saya ni macam mana? Dia pun tengok tapak tangan ni. Dulu-dulu orang baca garis anak jari ni pun kerja gila juga. Dulu-dulu orang baca garis anak jari. Tengok jari ni. 70 dah mati ni. Oh, pandai no dia tahu 70 mati. Tengok garis jari boleh tahu orang mati bila. Ini kerja-kerja tukang telik. Dan kita pegang apa yang tukang telik cakap dan percaya. Sampai ada orang nak pergi berjalan pun tanya tukang telik ni. Tanya orang-orang kononnya yang teluh mata. Tuan-tuan percaya kerja-kerja orang yang mata telus ni? Kita nak tanya. Saya ni nak pergi kombo anak ni dekat Colorado. Nak pergi ke US, Amerika. Boleh tak boleh? Agak-agaknya okey tak okey saya pergi? Dia pun tengok, janganlah. Dia kata kalau pergi sana ni tak selamat. Kita pun tak pergilah. Pasal takut sangat tak selamat. Sedangkan selamat itu kerja Tuhan. Selamat tu kerja Tuhan. Memberi selamat ataupun memberi tidak selamat itu kerja Tuhan. Tiba-tiba dia boleh tahu kerja Tuhan. Dan kita pun percaya cakap dia. Sama juga orang yang percaya dengan sandaran-sandaran bunyi-bunyi ni. Beramal masa depan. Dengar bunyi burung. Ni ada orang nak mati esok ni. Ilaha illallah. Ini yang paling banyak dalam masyarakat kita. Dia dengar bunyi burung. Bunyi burung hantu. Dia kata, bunyi burung hantu. Bunyi tu kuat, maknanya orang jauh nak mati. Bunyi tu jauh, itu makna orang dekat nak mati. Dan dia percaya tuan-tuan, dia percaya pula tu. Dia kata, bang, malam tadi lain macam betul bunyi burung hantu. Tuan-tuan, burung hantu memang dia bunyi malam. Kalau bunyi malam, dia memang burung hantu. Dia percaya bunyi burung hantu tu, percaya. Dia kata, malam tadi bunyi nampak lain macam. Bunyi tu nampaknya jauh. Macam jauh sangat bunyi dia. Abang dengar tak? Tak dengar. Abang elok je tidur. Saya dengar abang kata dia. Bangun pukul 3 dengar. Pukul 4 pun dengar lagi. Macam nak beritahu sesuatu. Nak beritahu orang kata. Kalau bunyi jauh, orang dekat nak mati. Abang ada rasa apa-apa tak? Denyut-denyut ke? Dia mula tanya. Abang dah buat wasiat ke belum? Dah tulis ke? Nama saya ada ke tidak? Ni mari. Dia percaya pada bunyi-bunyi binatang. Tuan-tuan, binatang tu sendiri dia tak tahu dia mati bila. Takkan pula dia tahu orang nak mati. Dan takdir Allah Ta'ala memang 2-3 hari lepas tu mati laki dia. Betul sangatlah bunyi burung. Betul sangatlah bunyi burung tu. Saya jumpa dengan orang begitu tuan-tuan. Dia mari serabut. Mari jumpa saya, dia kata. Saya ni hati susah betul ni Ustaz. Pasal dia kata pasal bunyi burung ni lah. Ya Allah, ya Tuhanku. Saya kata serabut apa? Serabut pasal bunyi burung. Saya kata pergi tembakkan burung tu. Kalau kata nak. Ataupun pergi halau. Bukanlah tembak. Pergi halau burung tu. Pasal bunyi burung tu sampai dia tak boleh tidur. Hidup dia terganggu. Pergi kerja huru-hara. Saya jumpa orang begini. Tak ada mood pergi kerja. Dia tak ada mood. Stres. Bila kita tanya sebab apa? Sebab bunyi burung. Pasal dia dengar bunyi burung tu jauh. Dia kata, la ilaha illallah. Kalau percaya pada bunyi burung pun tak boleh, apa lagi percaya pada tukang telik ni tuan-tuan. Tukang telik pun dia tak tahu. Dia pula boleh beritahu kita, awak kalau kahwin dengan dia, cerai.
Dia boleh sebut dengan kita, kalau kahwin dengan lelaki ni, mengikut amalan tilikan saya, tak kekal lama, dia bercerai. Kita pun tanya orang lain, betul ke tukang telik ni? Tukang telik cakap apa? Dia kata kalau kahwin dengan orang ni bercerai. Ya Allah, orang pun kata apa? Tukang telik tu pun 4 kali bercerai. Dia pun tak tahu masa depan dia. Dia sendiri pun 4 kali dah bercerai. Apa nak kata tuan-tuan? Kita percaya orang begitu ke? Kata Nabi apa? Faqad kafara. Dahlah pergi jumpa dengan tukang telik. Fasaddaqahu. Percaya pula dan berpegang pula dengan apa yang tukang telik cakap. Orang ni Allah Ta'ala pandang dia macam Tuhan pandang orang kafir. Atau kata Nabi apa? Bari'a mimma unzila ala Muhammadin. Seolah-olah dia tarik diri daripada ajaran Nabi Muhammad. Maknanya seolah-olah dia keluar ataupun dia berhenti daripada jadi orang Islam. Nabi nak sebut begitu. Kalau orang ni buat 3 jenis dosa ni, seolah-olah kata Nabi, dia hantar resign letter, ataupun dia lompat. Ni jam mesti lompat-lompat ni dah. Ataupun letak jawatan. Ataupun digantung keahlian sebagai orang Islam. Seolah-olah begitu. Nak sebutnya. Jadi tuan-tuan, jangan buat 2-3 kerja ni. Kerja ni kerja mengarut. Soal masa depan, sebab itu kita. Soal selamat, kita serah pada Allah. Sebab itu kita naik kenderaan. Di antara doa yang diajar kepada kita baca apa? Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah, aku serah, aku bertawakal pada Allah. Tawakal tu makna dia apa? Kita serah pada Allah, mengaturkan sebaik-baiknya. Mengaturkan sebaik-baiknya. Tentang baca surat khabar semalam. Surat khabar semalam. Semalam saya baca. Budak kena acid. Budak kena acid tu. Di Kuala Lumpur Mana dia? Dia kena acid. Dia rumah flat. Dia duduk bawah. Orang di atas tandas sumbat ke singki sumbat. Saya tak ingat antara dua lah. Jadi bila sumbat ni curah asid. Sekali dia curah asid, pembentung tu pecah, orang di bawah ada budak 7 tahun di bawah. Di rumah bawah. Budak tu pula goreng telur nak makan malam. Dengan mak dia duduk kat meja, dia tolong mak dia goreng telur. Memancuk asid, terbakar habis muka ni. Kemungkinan mata buta dua-dua. Apa yang kita nak sebut? Kita kata apa? Soal keselamatan, soal nasib masa depan, mutlak dipegang oleh Allah Ta'ala. Kita pun tak boleh tahu, tak boleh sangka. Kalau Tuhan kata nak kena, jaga macam mana pun kena. Tak? Jaga, tuan-tuan janganlah pegang ni pula kan. Ustaz kata macam itu kan, kita jaga-jaga makan sangat. Kalau kata nak gula naik, kena juga. Itu maknanya balon je lah, bukan maknanya begitu. Ni dalam bab keselamatan kan, salah tafsir pula. Ada kata, Ustaz kata, sakit ni Tuhan pegang, jadi saya pantang pun kalau nak kena juga. Kalau tak pantang pun kena juga. Dia kata, elok tak pantang, korang dapat rasa. Bukan begitu makna dia. Dalam bab kesihatan tu lain. Ini dalam bab soal masa depan. Soal selamat-selamat ni. Kalau kata kita jaga macam mana pun, Tuhan kata memang nak kena. Naik kereta, pakai tali pinggang, bawa 60 Speed limit 80, kita bawa 60. Nak masuk simpang, buka signal, nak masuk kanan, signal. Tak cukup dengan signal, buka tingkap, hulur tangan pula bisa. Oh, punya bagusnya dia tuan-tuan. Orang mari gempuh daripada tepi, bung orang langgar. Orang langgar juga. Apa nak kata? Orang duduk dalam kedai pun tuan-tuan, orang duduk dalam kedai pun, ataupun orang duduk dalam bangunan pun belum tentu selamat. Tengok baru ni, kedai belacan orang gempuh kan. Cik baik dia kata, biasa dia duduk tempat kena gempuh tu. Hari tu dia duduk belakang sikit, susun barang. Tuhan nak beri selamat pada dia. Dia kata kalau 5 minit sebelum tu, dia kata memang saya duduk situ. Kalau tidak arwah dia kata. Oh. Apa nak kata? Kalau memang Allah Ta'ala kata tak kena, tak kenalah. Kalau Tuhan kata kena, kena. Sebab itu kita tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya kita melainkan illa billah. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak pergi percaya kahin, nak pergi percaya tukang telik ni. Dia pun minta 3-400, kita pun balik, dia pun kira duit. Ujung-ujung dia macam cerita Piramli kata apa? Sebenarnya saya pun pembohong juga. Kita kena tipu, kita percaya. Tak cerdiknya kita tuan-tuan. Yang lebih tak cerdik apa? Seolah-olah kita tarik diri ataupun hantar resign letter menjadi orang Islam. Tuhan pandang kita macam Tuhan pandang orang kafir. Wa'iyazbillah. Oleh yang demikian, jaga diri kita daripada 3 perkara yang disebut dalam hadis ini. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu Wa Taala pelihara akidah dan diri kita daripada kerja-kerja kotor dan kerja-kerja yang tidak baik ini. Wallahu alam. Kita berhenti dulu setakat ni tuan-tuan, mudah-mudahan 2-3 hadis yang kita sempat kongsi pada pagi ini Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kebaikan dan manfaat kepada kita. Yang baik semuanya daripada Allah, yang tidak baik itu lemah, jahil, dhaif diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wala ma'ana wala shaqiyyan wala mahruman wala matruda. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.